sekarang ini kerajaannya adalah kerajaan perpaduan. Ya. Ianya merupakan gabungan di antara beberapa gabungan yang masing-masing mempunyai pandangan-pandangan yang berbeza. Setuju. Sebaik-baiknya kita berusaha untuk menjamin kesatuan dan dilihat bersatu. Ya. Oleh kerana itu, isu-isu yang seperti ini yang kita dah tahu bukan semua parti setuju. Ya, macam kalau PH ni mungkin kita dah setujulah kerana kita berpegang kepada pendekatan untuk menyuburkan demokrasi. Ya, ni di antara prinsip kita. PH, ya, Pakatan Harapan. Tapi ada parti-parti yang lain yang mungkin mereka tidak bersetuju. Maka lebih baik kita bincang dalam gabungan kita dulu sebelum kita keluarkan kenyataan-kenyataan yang sebegitu rupa. Yang mana bila kita keluarkan yang macam DAP ni, dia keluarkan kenyataan ini, maka dikritik oleh UMNO BN, dimanipulasi, ya? Dan bila benda tu berlaku, orang kata kita ni tak padu, kita ni akan berpecah dan sebagainya. Dan kalau orang ada persepsi itu adalah atas kesilapan kita. Ya, maka saya mengharapkanlah, ya, sebagai satu gabungan yang kita semua faham, ianya merupakan gabungan yang tidak sealiran dalam semua aspek. Bukan macam PH. Kita dah lama bersama, kita berpegang kepada prinsip-prinsip yang menyatukan kita, termasuklah soal pendemokrasian masyarakat, prinsip keadilan, menentang kezaliman dan sebagainya. Maka kita isu-isu yang seperti ini tidak menjadi kontroversi. Tetapi mungkin dengan parti-parti yang lain, kita tak tahu, bahasa kita terpaksa bergabung kerana nak cukupkan kursi. Maka sebaik-baiknya pimpinan semua parti ada cadangan yang kita tahu mungkin tak boleh diterima lagi, maka kita bincang dalaman dulu. Ya, supaya orang tak nampak macam kita ni berpecah. Kita tak berpecah. Ya, tapi kita ada perbezaan, tapi orang tak faham. Ya. So kita kena jaga biar kita bina persepsi yang positif, ya. Okey, yang soal pilihan raya PBT ini, pihak berkuasa tempatan ataupun local council election ini, dalam buku teori demokrasi lah, ya. Buku teori demokrasi, kerajaan ini ada 3 peringkat. Satu peringkat adalah kerajaan nasional, satu peringkat adalah kerajaan negeri, ya. Satu lagi peringkat adalah kerajaan yang dikatakan pihak berkuasa tempatan ataupun local council. Ya, maka mengikut buku teks itu, maka kerajaan di peringkat nasional diundi, itulah ahli parlimen. Ya, maka mereka mewakili rakyat untuk mengurus dan mentadbir negara. Ya, dan di peringkat negeri pun wakil rakyat ADUN dipilih oleh rakyat, dan mereka juga mewakili rakyat dalam Dewan Undangan Negeri untuk mengurus dan mentadbir negeri. Maka begitu jugalah di peringkat pihak berkuasa tempatan, di mana ahli majlis seharusnya mengikut teori ini dipilih melalui satu pilihan raya, dan mereka selepas itu akan mewakili rakyat ataupun warga kota dalam kota mereka. Katakan kalau Shah Alam, maka MBSA, maka ada 12 zon. Kalau tak silap saya lah, saya pun dah lupa dah, 12 zon ke 23 zon, saya pun dah tak ingat dah. Katakanlah 12 zon. Maka setiap satu zon itu, penduduk dalam zon itu mereka akan mendaftar, dan mereka akan menjadi sebagai pengundi untuk nak pilih kaunselor untuk zon itu. Ya, untuk ahli majlis untuk zon itu. Ya, itu pakai sistem demokrasi. Ya, maka sekarang ini tidak berlaku. Apa yang berlaku ialah adanya persatuan penduduk, dan mereka ini duduk di bawah ahli majlis yang dilantik oleh ADUN, ya, kerajaan negeri melalui ADUN. ADUN lah yang naikkan nama dia, kerajaan negeri melantik dia sebagai ahli majlis untuk PBT ini. Ya, dia ni ahli majlis untuk PBT itu dan sebagainya. Maka dia tak dipilih oleh penduduk dalam kawasan zon yang dia mewakili. Ya, so ni memang tak sama dengan buku teks. Ya, tetapi kita pun nak kena faham, ya, bahawa tiap-tiap kali bila kita ada pemilihan, kita ada pilihan raya, sama ada peringkat nasional ataupun peringkat negeri, kita dah nampak
mereka ini menggunakan isu perkauman. Ya. Dan mereka start habis-habis melagakan sesama Islam dan yang bukan Islam. Ya. Dan ini dia kata Islam tercabar, Islam terjejas dan sebagainya, walaupun kenyataan-kenyataan itu sebenarnya menghina yang di-Pertuan Agong dan sultan-sultan. Kerana mereka inilah yang menjadi penaung. Tapi mereka kata Islam tercabar, ni PAS sajalah yang boleh pertahankan Islam, ya. Sultan ni semua tak boleh pakai, ya. Seolah-olah begitu yang dikatakan, tapi dia tak sedar. Tampil itu dia kata, kami lah yang mempertahankan sultan. Bodoh punya anu lah kan. Dia tak faham apa yang dia cakap. Tu yang katakan saya kata dia orang ni macam tak siuman, ya. Tak betul, ya. So bila nak buat dalam soal local council ni, di sinilah yang dia orang tak mampu nak berhujah. Kenapa lebih baik dilantik daripada dipilih? Pilihan raya. Kenapa tak boleh buat pilihan raya? Kenapa kita kena lantik, ya, dan sebagainya? Dia tak boleh berhujah. Kecuali hujahnya dikuasai DAP. Dia dikuasai DAP. Persepsi dia begitu, ya. Sedangkan kalau kita tengok di MBSA, di Shah Alam, banyak kawasan yang zon-zon memang orang Melayu. Dan bila dia bertanding sebagai ahli majlis, tak semestinya dia akan mengundi mengikut kaum ataupun mengikut agama. Dia ada dia punya tim dia, masuk juga atas nama parti. Lalu yang mana yang calon daripada PH katakan, ya, mungkin ada yang Melayu, mungkin ada yang Cina, mungkin ada yang, dia bukan ikut semua undi semua calon DAP je, yang lain tak ada. Tak. Ini bodoh punya ialah keadaan ni. So inilah yang dia nak wujudkan satu suasana ketakutan. Dan saya katalah tadi, orang ikut PAS, orang Melayu ni bodoh. Orang Melayu ni lemah, bodoh, lemah, tak boleh, ya, tak boleh berkuasa kecuali kalau kita tipu. Kita tipu, kita buat gerrymandering, kita tak adil dan sebagainya, barulah orang Melayu boleh berkuasa. Bila kita nak bertindak dengan adil, kita nak bertindak dengan cara ikut prinsip dan sebagainya, maka kita akan hilang semua, ya. Nah, ni pandangan PAS terhadap umat Islam dan terhadap orang Melayu, ya. So bagi saya lah, kalau nak berhujah tentang soal persepadanan baru ataupun soal pilihan raya PBT, berhujah atas teorinya dulu. Kenapa lebih baik dipilih berbanding dengan dilantik? Ya? Kenapa kita tak nak beri hak kepada penduduk untuk memilih wakil mereka yang nak pergi ke PBT? Ya? Kenapa kita nak buat persepadanan ini? Kita tak nak benarkan satu keadaan yang adil, di mana satu wakil rakyat mewakili jumlah penduduk yang hampir sama dan sebagainya, ya. So ni yang PAS tak mampu berhujah. Dia hujah dia ni dikuasai DAP, sikit-sikit DAP, sikit-sikit DAP, tak habis-habis. Dia tak nampak isu itu secara faktanya, dan dia tak mampu untuk berhujah secara ilmiah. Semua sentimen daripada dulu hingga sekarang, ya, PAS ini memang dah jauh terpesong lah. Modal itu je dalam poket mereka. Itu dalam modal dia. Baik.